Pandangan saya terhadap mereka yang terjerumus dalam dark side community ni, pada pandangan saya, sebab dark side community ni kan dekat social media. So Okay. seharusnya sebelum sebab kita ceritalah apa-apa masalah pun, sebab pada saya, pandangan saya, dark side community ni adalah satu isu ataupun satu masalah. Okay, so apa-apa masalah pun saya berpegang pada masalah, apa-apa sahaja masalah berpunca daripada rumah. So kalau pada pandangan saya, mereka yang terlibat dalam komuniti dark side ni adalah mereka yang sebenarnya bermasalah. Dan seharusnya bila cakap bermasalah ni, masalah, bila kita cerita pasal masalah dan masalah kesihatan mental, kita kena faham masalah kesihatan mental ni dia bukan sahaja um, mengganggu certain ataupun dapat kena pada certain individu. Dia tak kisah, tak kira umur, tak kira bangsa, tak kira agama, siapa-siapa saja boleh ada dapat masalah kesihatan mental. Dan bila kita tengok balik semula definisi kesihatan secara keseluruhannya meliputi kedua-dua, kesihatan mental dan kesihatan fizikal, okey? Pada pandangan saya, mereka yang terlibat dalam dark side community ni adalah mereka yang bermasalah. Bila kita kata masalah mental, masalah kesihatan mental, dia tak semestinya ada sakit mental tau. Sebab bila cakap kesihatan mental ni, dia adalah menyeluruh. Dia sebelum dapat sakit mental, mungkin kita ada isu-isu masalah kesihatan mental. Mungkin salah satunya mereka ni adalah orang-orang yang kurang kasih sayang pada keluarga, kurang yang mendapat perhatian daripada keluarga. Sebab apa-apa macam saya cakap tadi, saya berpegang pada apa-apa masalah bermula daripada rumah. Okey, ataupun mereka yang terabai. Okey. Dan mungkin juga mereka yang mendapat terpengaruh dengan rakan sebaya. Sebab kalau kita tengok masalah pornografi lah contohnya kan, dia mula-mula biasanya asal-asalnya kalau kita tengok balik, biasanya mereka yang terdedah dengan penggunaan salah satu puncanya adalah disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya, dan yang kedua adalah disebabkan oleh penggunaan internet tanpa kawalan ataupun tanpa pantauan ibu bapa terhadap penggunaan internet pada asalnya. Dan yang ketiga, sifat ingin tahu tu sendiri kan. Kadang-kadang kita dengar pepatah bahasa Inggeris kata apa? Curiosity kills the cat kan. So even we have the curiosity, so kita kena letak limitation dan kawal diri kita. So untuk tambahan lagi kepada pandangan saya terhadap komuniti yang terlibat dengan dark side ni adalah mereka yang kurangnya self control, tak mampu untuk mengawal hawa nafsu, dan mungkin juga mereka ni ingin rasa diterima oleh masyarakat. Jadi dia tak dapat mengawal hawa nafsu dia, tak dapat mengawal self control dia kurang. So bila dia ada keinginan, desire yang pada dia adalah bercanggah, sebab mereka tahu sebenarnya apa-apa yang diorang buat ni dalam dark side community ni sebenarnya bukanlah sesuatu yang boleh terima oleh masyarakat umum, sebab dia salah. Dari segi undang-undang pun salah, dari segi kita punya adab budaya agama pun salah. Jadi untuk mengelakkan daripada diorang ni dilabel, dihukum kan, mereka menggunakan cara lain. Sama juga macam LGBTQ. Diorang kebanyakan kita nampak dia akan berselindung di sebalik imej yang lain untuk mengelakkan dia daripada dihukum, dilabel dan tidak diterima oleh masyarakat. Itu pandangan saya lah. Kalau dari sudut psikologi, biasa kalau kita sebut pasal nafsu ni libido lah kan. Keinginan nafsu desire tu kan. Okay. Antara kita kena faham dulu. Sebelum kita nak pergi kepada dia sebenarnya, sebab bila kita tengok account dark side ni, diorang tubuhkan banyakkannya untuk diorang share pornografi ataupun offer sexual action kan. So kita kena faham sebelum dia nak offer, sebelum dia nak sharing, nak sharing ataupun nak dapatkan benda-benda macam tu, biasanya saya ini based on pengalaman saya lah. Kita akan nampak bahawa sebenarnya diorang sebelum ni dah terdedah dengan benda tu dan mendapat ketagihan, ataupun kita kata mendapat ketagihan ni sebenarnya kalau kita tengok ketagihan dadah ke ketagihan pornografi, dia function kepada kita punya otak ni
sama lebih kurang. Kita akan nampak ada lompong-lompong hitam dalam kita punya cognitive functioning. Kalau kita buat brain scan lah. Okay. So kalau untuk mereka yang macam saya cakap tadi kan, apa yang antara punca, antara sebab. Pertama sekali, diorang dah pernah tengok, diorang dah pernah terlibat dan benda tu datang. Okay. Biasanya bila kita tak kawal daripada kecil, contohlah mungkin dari masa kecil dia dah pernah menjadi mangsa sexual abuse ataupun pernah menjadi mangsa, pernah menonton pornografi secara tak sengaja. Contohlah dalam sebuah keluarga tu mak ayah tidur sama-sama dengan anak dan melakukan intimacy tanpa menyedari anak-anak sebenarnya tengok. Okey, benda tu pun boleh menyumbang. Sebab tu biasa saya kata tadi, saya kaitkan punca-punca ni dengan punca-punca kenapa diorang sebenarnya buat fake account tu, sebab diorang nak diterima, diorang nak ada diorang punya kelompok sendiri yang diterima, yang diorang boleh share openly. Diorang nak rasa diorang ni okey, tak adalah salah je aku seorang je ada macam rasa macam ni, orang lain pun ada juga rasa macam ni. Okey, tapi walaupun bagaimanapun sebabkan benda tu diorang tahu salah. So that secara deep inside, deep down inside diorang tahu benda tu salah. So diorang buatlah satu create another another image ataupun another account untuk memaparkan sisi diri mereka yang lain tu. Okay, so basically apa-apa pun saya akan kaitkan semula dengan daripada kecil. Didikan dan pengaruh akan sebaya sepanjang kita menjadi dewasa ni, sekiranya tidak dipantau, tak di tengok dengan baik, boleh, sangat-sangat boleh menjerumus kepada masalah yang sebenarnya, yang itu salah satunya adalah seperti dark side account ni lah. Kalau sekiranya benda ni tadi tak ditampung ataupun tak dibendung dengan secepat mungkin, dia akan menyebabkan bertambah-tambah, berlipat kali ganda lagi masalah-masalah akhlak dan inilah sexuality, masalah macam dalam masyarakat kita. So ia sangatlah sangat-sangatlah bahaya.